Assalamualaikum. Hai guys, kembali lagi ke channel Hadi Abdul Hamid. Sekejap. Okay, hari ni aku nak review filem daripada Indonesia yang ditayangkan di Netflix. Aku tak pasti dia ditayangkan pada tahun bila. Dia ditayangkan pada September tahun lepas di Indonesia, baru ditayangkan di Netflix Malaysia bulan ni juga, bulan Januari. So, filem ni berjudul Noktah Merah Perkahwinan, ataupun dalam bahasa Inggeris dia The Red Point of Marriage. Tu basically tajuk dalam Netflix lah. Sebab kalau kat Netflix ni memang dia suka mengorang putihkan tajuk-tajuk macam ngeri-ngeri sedap jadi Missing Home, apa lagi Air Force The Movie lagi menyawa jadi Air Force The Movie Danger Close. Mak Kilau jadi Mak Kilau. Tak ada kena-mana. Okay, kenapa aku nak review filem ni? Okay, first of all aku bagi tahu dulu filem ni pasal apa. Noktah Merah Perkahwinan sudah tentu ianya tentang perkahwinan, filem tentang pasangan suami isteri. So kalau ikutkan dekat luar negara lah, ada cerita macam Kramer vs Kramer, and then Marriage Story, and then Korea punya The World of Marriage yang aku tak tengok. Tapi bila aku tengok cerita ni, dia ada iras-iras macam Marriage Story sikit, tapi nanti aku review lebih lagi sikit. Kenapa aku nak review filem ni? Kenapa macam tiba-tiba je? Biasanya aku baru lepas tengok cerita ni tadi, dan aku rasakan macam aku saja macam tu tadi nak review sebab aku macam rasa dia punya jalan cerita yang disampaikan tu kena dengan situasi ataupun realiti yang sedang berlaku sekarang di kalangan di kebanyakan rumah tangga kebanyakan suami isteri. Dan kebetulan pula, macam bukan kebetulan tapi macam Indonesia sekarang memang banyak buat filem-filem berkenaan keretakan rumah tangga seperti Layangan Putus, ada cerita siri Mendua dekat dalam Disney Plus Hotstar, and then filem yang dulu-dulu macam Berbagi Suami semua tu. Tapi cerita-cerita macam tu lebih kepada macam ada dia nak kisahkan macam suami yang curang semua. Tapi dalam ni dia lain sikit. Dalam ni dia walaupun nampak dalam poster dia macam, kalau tengok poster dia macam bertiga kan, macam ada orang ketiga kan, tapi cerita dia lebih lagi daripada tu. So ini reaksi satu ayat aku untuk filem Noktah Merah Perkahwinan. Aku rasakan filem ni sebuah filem yang diperhalusi dengan bagus, dia punya skrip dilakonkan dengan bagus dengan semua para pelakon dia. Tetapi aku a bit kecewa dengan ending yang dia sampaikan tu. Nanti aku ceritakan sikit kenapa aku tak berapa suka sangat. Okay, overall cerita dia, kalau aku nak sentuh sikit sinopsis dia, ni aku boleh baca sikit lah. Cerita ni berkenaan watak Ambar, lakonan Marsha Timothy, dan Gilang Oka Antara, pasang suami isteri. Diorang memasuki ke fasa kekecewaan di mana berlakunya pertengkaran hebat akibat campur tangan kedua-dua orang tua. So, benda ni aku rasa mungkin ramai yang boleh relate, sebab bila ada campur tangan orang luar ataupun campur tangan orang tua kita, kadang-kadang benda-benda macam itu memang boleh membuatkan rumah tangga tu goyah. And then Gilang ni dia bekerja sebagai arkitek, sedangkan Ambar pula dalam masa lapang je dia menguruskan rumah tangga dan anak-anak, tapi dia berusaha untuk mencari dia punya inner peace dia dengan mengajar di bengkel buat pasu, bengkel seramik lah. Dia buat pasu tanah liat apa semua tu. And then lepas tu Ambar dia berkenalan pula dengan Yuli dilakukan oleh Sheila Dara Aisyah yang menjadi salah seorang daripada murid dia dekat kelas dia tu. Tapi hubungan antara Gilang, Ambar dengan Yuli ni makin rumit bila Gilang dia menjalankan projek taman milik Kemal, lakonan Roy Sungkono, yang merupakan kekasih Yuli. Kemudian macam Yuli ni pun dia membawa keselesaan yang dah lama hilang pada Gilang. Kira macam Yuli ni mampu membuatkan Gilang tersenyum lah, sebab banyak macam setiap kali Gilang ni dengan Ambar dia macam selalu nampak stres, apa tertekan kan. And then lepas tu Yuli sedar juga bahawa dia sukar untuk nak jatuh cinta dengan Gilang, sebab yelah Gilang adalah suami kepada Ambar kan. So di puncak orang kata pertengkaran antara Ambar dengan Gilang ni, dia mula mempersoalkan adakah Gilang ni tak nak mempertahankan perkahwinan dia. So berlakulah konflik dekat situ antara Gilang dan juga Ambar ni. Okay, aku
macam aku cakap tadi, watak Gilang dilakonkan oleh Oka Antara. Watak Ambar pula dilakonkan oleh Masha Timothy. Masha Timothy ni aku macam baru-baru je lah juga nama dia. Dia pernah berlakon dalam Conrad dan kejap kalau aku tengok filem dia apa lagi yang dia berlakon. Pintu Terlarang, Modus Anomali, ada filem-filem daripada Joko Anwar, and then dengan The Big Four pun tak salah aku ada juga ditunjuk dia jadi macam cameo dalam tu. Oka Antara memang antara yang aku kenal juga sebab Oka Antara ni dia pernah berlakon dekat dalam filem Aruna dan Lidahnya, dan juga nanti kita ceritakan tentang Hari Esok, dua-dua filem tu aku pernah tonton. Aku agak pelik sebenarnya kenapa watak suami ni diberikan kepada Oka Antara, kenapa tak diberikan kepada Reza Rahadian. Sebab Reza Rahadian dia selalu bawa watak suami curang. Dan lepas aku tengok cerita ni, dia tengok watak Gilang ni sebenarnya bukanlah suami curang sebenarnya. So baru aku faham kenapa bukan Reza Rahadian yang bawa watak ni. But overall macam aku cakap tadi, jalan cerita dia just nice je, tapi dia macam menunjukkan daripada awal sampai ke penghujung tu basically permasalahan utama yang ada pada Gilang dengan Ambar ni adalah masalah komunikasi. Macam Ambar dia nak confront dengan masalah dia. Okay? Dia bila ada masalah dia nak confront. Tapi macam watak Gilang ni mungkin dia rasa macam masalah yang timbul tu tak besar, tak perlu dibincangkan. Jadi dia selalu avoid untuk elak daripada berkonfront dengan dia punya permasalahan dengan Ambar tu. So dalam pemikiran Gilang, aku rasa maybe lah para suami dekat luar mungkin akan boleh relate. Diorang akan cuba avoid confrontation sebab apa? Sebab diorang tak nak bergaduh. So basically dalam pemikiran Gilang ni, takut bila confront, takut gaduh. Bila confront, takut nanti sekarang benda jadi melirit. Tapi macam Ambar pula, kalau ada bermasalahan, settle dekat situ, settle time tu, kalau boleh lepas ni, jangan buat lagi. Macam tu tau, style dia. Tapi tak aku nak katakan macam Gilang tu salah ke, Ambar ni salah ke apa ke, dia memang just ada masalah komunikasi je kat situ. Macam Gilang pula, dia masa boleh-bolehnya nak deny, in denial. Nak mengatakan yang dia tak ada permasalahan pun sebenarnya dalam perkahwinan dia. Sampai Ambar sendiri yang cari inisiatif untuk jumpa dengan pakar kaunseling, couple counselling, and then tapi watak Gilang ni tak nak. Dia asyik tak nak je. So Gilang dekat mana dia mencari dia punya kebahagiaan tu? Dia tahu kebahagiaan dia adalah dengan isteri dia, dengan anak-anak dia semua. Dia tunjukkan Gilang ni memang suami dengan ayah yang baik. Dia tunjuk Gilang ni memang mesra dengan anak-anak dia, tak ada masalah. Dia bukan suami yang curang, pergi mabuk ke apa benda ke, tak ada. So that's why aku suka cerita ni, sebab it's not your typical marriage punya story yang macam nak tunjuk suami dayus ataupun isteri curang ke apa ke, tak ada tau. Dia dua-dua ni adalah hero dalam cerita-cerita diorang sendiri. Diorang punya cerita sendiri, diorang mempunyai sebab diorang sendiri kenapa diorang berperasaan sedemikian. Dan daripada akibat tak ada komunikasi ni, itulah disebabkan mereka bergaduh. Macam aku ada satu pepatah lah mengatakan kan, bila kita menjerit sesama sendiri dengan orang yang kita sayang, itu tandanya hati kita jauh dengan diorang. Sebab apa? Sebab hati makin lama makin jauh. That's why lah hati ke hati tu dia nak menjerit satu sama lain untuk nak memanggil hati masing-masing. Gitu. Kalau hati masing-masing dekat, kau tak payah jerit, bisik-bisik. Even kau cakap adalah hati pun, pasangan kau dah faham. Itu kalau hati dah dekat lah kan. But dalam ni permasalahan dia adalah disebab komunikasi. Lepas tu nak jadikan cerita, ada pula isu dengan mak ayah dia, dengan parents diorang ni yang macam Gilang dia ada dia selalu bergantung pada mak dia. Lepas tu macam mak Gilang pun selalu campur pasal hal rumah tangga si Ambar dengan Gilang. So Ambar pun terasa dengan benda tu. Yalah, terasa dengan mak mertua apa semua kan. Normal lah benda macam itu. But disebabkan oleh permasalahan tu makin lama dipendam, macam Gilang dia suka pendam, lama-lama meletup. Tapi macam Ambar pula dia nak settlekan benda tu, so dia tak jadi macam ngam antara satu sama lain tu. That's the problem. Lepas tu si Gilang ni pula dia nak mencari kebahagiaan, bukanlah nak mencari kebahagiaan. Dia secara tak sengaja dia terbahagia bila bersama dengan watak Yuli ni. Yuli ni pula dia nak tunjukkan bukanlah dia macam perampas suami orang ke apa ke. Tak ada. Dia tak ada tunjuk. Dia sampai ke hujung, spoiler alert, dia tak ada tunjuk dia nak rampas Gilang ni ke apa ke. Dia
perasaan tersayang dekat watak Gilang ni sebab dia orang macam boleh gelak sama sendiri kalau dia buat lawak jenaka ke apa ke. Tapi dia tahu dia tak boleh nak dapatkan Gilang sebab Gilang adalah suami orang kan. Semua itulah macam aku cakap tadi kenapa aku tak berapa berkenan dekat penghujung filem ni adalah disebabkan terlalu simple ataupun terlalu mudah konflik tu diselesaikan. Contohnya bila sampai part Ambar nak minta cerai dekat Gilang, barulah Gilang terasa macam oh aku punya cara salah lah benda semua, aku minta maaf kat kau. Okey. It's like macam terlalu senangnya cerita. What if kalau tiba-tiba Gilang buat lagi benda tu? Kan? Benda yang aku suka adalah it's not your typical marriage story. Walaupun aku kata macam dia lebih kurang sama macam marriage story arahan Noah Baumbach yang pernah ditayangkan di Netflix juga, lakonan Scarlett Johansson dengan Adam Driver. Tapi marriage story ni dia tunjuk yang watak Adam Driver tu curang, lepas tu watak Scarlett Johansson ni cuba untuk nak berkarier lah apa semua. Ada macam tu. Tapi yang ini tak ada. Yang notah merah perkahwinan ni dia just nak tunjukkan dua orang yang mempunyai masalah seperti mana masalah suami isteri yang lain dekat luar sana. It's a very simple thing, benda yang kecil tapi menjadi besar, menjadi isu yang besar sampai membuatkan titik merah itu secara perlahan-lahan merebak menyebabkan keseluruhan perkahwinan itu menjadi sangat berdarah. Gitu. Okay, so jadi itu je aku punya review. Tak ada banyak pun aku nak explain pasal cerita ni. It's a good story, it's a good movie tapi it's not great enough. Ada benda yang dia perlu ubah yang dekat penghujung tu. Aku expect dia kalau dia bercerai mungkin lagi ni kan. Lagi efektif lah benda tu sebab nak tunjukkan macam disebabkan tak ada komunikasi itulah terjadi perceraian. So apa-apa pun mungkin cerita ni rating dia agak tinggi. Cerita ni dapat rating yang agak tinggi juga dan mungkin dapat perhatian yang tinggi daripada penonton-penonton Indonesia dan penonton-penonton lain. Mungkin aku sendiri je rasa macam ending macam tu, tapi ada orang yang suka. Yalah sebab happy ending is a very happy ending is your orang kata more favorable ending kan. Takkan nak buat ending sedih pula semua, tapi biar itu akulah. So thank you sebab menonton review aku pada kali ini. Jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe channel aku, dan korang boleh follow aku di page FB Hadi Abdul Hamid, page IG hdabdhmd_ dan juga TikTok aku di @hdabdhmd. Thank you guys. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum.